Aku trauma. Aku ada 2 orang adik-beradik. Ibu dan ayah sangat sayangkan kami berdua. Setiap ujung tahun kami akan bercuti bersama-sama. Sehinggalah ada satu perkara yang berlaku ni dan membuatkan diri aku rasa trauma. Ayah aku kerja biasa-biasa je. Ibu aku pun sama. Dua-dua kerja kerajaan. Pada satu hari tu, aku pelik aku tengok ibu selalu bergaduh dengan ayah. Aku tak tahu apa yang mereka gaduhkan. Sehinggalah ibu bagi tahu ayah ada buat loan untuk buka bisnes. Dan ternyata ayah aku kena tipu. By the way, gaji ibu lagi banyak dari ayah. So, ibu terpaksa membayar hutang atas kesilapan ayah. Aku menggigil jugalah ya bila tahu jumlah loan yang sangat banyak tu. Tapi ayah aku masih macam dulu. Menyayangi kami adik-beradik. Menunaikan apa sahaja permintaan kami, especially bab makan. Sampailah satu masa, aku pelik. Aku nampak ibu selalu sangat main phone dan kerap ajak aku dan adik aku keluar jumpa dengan lelaki yang sama tempat kerja dengan dia. Aku namakan lelaki tak guna ni dengan nama Fazli. Fazli ni, orang selalu anggap dia macam ustaz. Ustaz yang bertopengkan syaitan, itu je yang aku boleh cakap. Pernah sekali, ibu aku tertidur. So, aku dengan cepatnya, aku buka WhatsApp ibu dan baca semua mesej antara ibu dan Fazli tu. Dan alangkah terkejutnya aku bila aku nampak dalam mesej tu ada panggilan sayang. Hancur hati aku ya. Waktu tu umur aku baru 13 tahun. Aku menangis. Tangan aku menggigil. Jantung aku berdegup laju. Aku rasa nak jerit kuat-kuat. Adik pula masa tu dia mengawasi ibu yang sedang tidur. So aku cuba baca secepat yang mungkin. Dan cepat-cepat aku tutup phone ibu dan berpaling ke arah lain. Adik aku masa tu baru darjah 5. Aku tak nak dia tahu satu pun apa yang ibu dah buat. Sejak dari tu aku hilang respect pada ibu. Aku tak faham kenapa ibu sanggup buat ayah aku macam tu. Ada satu hari yang aku tak boleh lupa, hari yang aku rasa aku benci ibu. Waktu tu ayah aku ada outstation di negeri lain. Fazli ni kerap dia datang rumah kami. Kononnya nak pagar rumah lah. Ustaz, lepas tu pernahlah sekali dia aksiden. Dia terus datang rumah kami, suruh ibu cucikan luka dia. Melampau teruk Fazli tu. Aku benci dia. Okay, sambung balik, malam tu Fazli datang. Dia buat rumah ni macam rumah dia. Geram pula aku tengok. Lepas tu ibu suruh kami tidur dan minta kami kunci pintu. Katanya takut pencuri masuk. Aku waktu tu memang dah pelik dah. Sepanjang aku duduk kat rumah, tak pernah ibu suruh kami kunci pintu. Malam tu aku tak boleh tidur. Hati aku rasa tak tenang. Pukul 12 malam aku rasa area ruang tamu aku dah senyap dah. Aku keluar bilik senyap-senyap. Aku cuba buka pintu bilik ayah dan ibu. Alangkah terkejutnya aku bila aku tengok ada baju ibu berserta yang kecil-kecil semua tu lah kat atas katil. Dan baju lelaki tu aku nampak atas lantai. Dan mereka berdua ada dalam tandas. Luluh hati aku. Aku dengan secepat yang mungkin masuk bilik aku semula dan segera telefon kakak saudara aku. Aku ceritakan pada kakak saudara aku itu sebab kami memang rapat. Makcik aku iaitu mak pada sepupu aku ni lah. Ataupun kakak ibu aku Dan ibu aku, diorang sangat rapat. So, mereka datang ke rumah kami. Lelaki tu punya gelabah dia menyorok dalam almari. Kakak saudara aku datang sambil bawa KFC. Kononnya saja nak datang makan. Tapi sebenarnya nak cek lelaki tu ada kat rumah ataupun tidak. Waktu tu, makcik aku tak tahu. So, dia terus ajak anaknya balik. Bila mereka dah balik, cepat-cepat lelaki tu keluar rumah dan balik. Tiba-tiba, makcik datang balik dengan pakcik, iaitu abang pada ibu. Mereka bertanyakan hal yang sebenar pada ibu. Tapi ibu tak mengaku. Abang ibu, iaitu pakcik aku, tanyalah apa yang membuatkan dia jadi macam tu. Jawapan dia adalah sebab ayah aku berhutang. Dia dah malas dah nak bayar hutang bertahun-tahun tu. Aku faham perasaan ibu marah pada ayah kan. Tapi cara dia salah. Kalau nak cerita lebih lagi, cerita ni akan jadi sangat panjang. So aku nak pendekkan. Pada usia aku 17 tahun pula, ibu dapat sakit kencing manis, darah tinggi. Dan pada tahun yang sama, ibu kena stroke. Separuh badan dia tak boleh gerak. Koma berminggu-minggu juga lah dekat hospital. Aku dah habis SPM. Aku tak dapat panggilan ke mana-mana IPTA pun. So aku decide untuk sambung STPM. Mungkin ada hikmahnya. Aku decide untuk jaga mak aku yang memang tak boleh jalan dah masa tu. Sebelum pergi sekolah, aku dan adik akan mandikan ibu. Kami selalu kena tahan dengan cikgu disiplin sebab lewat masuk. Dan cikgu tak boleh terima alasan aku siapkan ibu sebelum pergi sekolah. Aku jaga ibu untuk 3 tahun. Aku bagi dia makan, aku cuci najis dia, aku tukar pampers dia, aku buat bisnes. Dan hasil untung bisnes aku tu, aku belanja ibu aku macam-macam. Waktu tu aku jaga ibu seikhlas hati aku. Aku buang semua cerita dulu. Lepas STP, aku dapat satu offer untuk sambung degree dan perlu hadir temuduga di satu IPTA ni. Dan sebelum aku ke tempat temuduga tu, aku minta ibu doakan agar aku lulus. Ibu selalu doakan kakak berjaya dunia dan akhirat. Kakak anak yang baik. Ibu untung dapat anak macam kakak.
Akak sanggup jaga ibu yang dah cacat ni. Setiap perkataan yang keluar dari mulut ibu tu, aku ingat sampai sekarang. Dia menangis sambil tadah tangan mendoakan aku. Dan Alhamdulillah rezeki aku dapat tawaran sambung degree. Ibu aku, dialah yang paling gembira. Dia menangis dan doa, bersyukur pada Allah. Aku sedih sebenarnya waktu tu tengok dia berdoa sambil menangis, tersedu-sedu. Dia mulanya tak bagi aku sambung degree sebab dia nak aku jaga dia. Tapi ayah puji ibu dan akhirnya aku sambung juga. Dialah yang hantar aku ke universiti aku dalam keadaan berkursi roda. Sepanjang aku di U, ayah yang jaga ibu. Ayah ambil alih tugas aku. Begitu juga dengan adik. Ibu ada beritahu aku yang dia beruntung dapat ayah sebab jaga dia. Dia kata ayah tak malu pun nak bawa dia jalan-jalan sedangkan dia dah cacat. Sebulan aku dekat situ, aku dapat panggilan telefon dari ahli keluarga yang ibu tiba-tiba tak sedarkan diri. Dia dimasukkan ke zon kritikal. Aku menangis kuat hati masa tu dan aku minta ahli keluarga aku untuk meminta ibu tunggu kepulangan aku. Tapi Allah lebih tahu, ibu meninggal. Aku rasa kosong sangat. Aku terkilan sebab aku tak sempat jumpa ibu. Aku menyesal sebab aku sambung belajar. Aku sayangkan ibu aku. Dialah syurga aku. Sampai sekarang, aku jaga aib ibu daripada ayah. Dan sekarang aku dah berkahwin, dikurniakan seorang anak. Aku dah berjaya habiskan degree on time. Susah senang suami aku jalani sama-sama dengan dia. Aku tak merungut. Aku banyak belajar dari kisah yang lepas. Aku tak nak sia-siakan keluarga aku. Aku tak nak anak aku rasa apa yang pernah aku rasa. Sejujurnya, aku trauma sampai sekarang. Setiap kali teringat, tangan aku menggigil. Bukan setakat trauma dengan kisah gelap itu je, tapi aku trauma dan takut kalau nanti aku akan kehilangan orang yang aku sayang, macam mana aku hilang syurga aku, iaitu ibu aku. Sekarang lelaki tu pun aku tak tahu ke mana menghilang. Aku tekad, kalau aku terjumpa dia, memang aku tak akan layan maupun borak sepatah pun dengan dia sebab aku benci sangat dengan dia. Aku anak sulung yang dah telan banyak benda. Korang doakan dia, semoga aku kuat dari trauma aku ni. Walaupun benda tu dah hampir 20 tahun berlalu. Tapi aku masih trauma. Pengajarannya dekat sini, sayangilah pasangan kita. Hadapi segala susah senang bersama kerana akan ada manisnya di penghujung nanti. Itu saja cerita dari Mila, bukan nama sebenar.